Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita sambung pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR Pelajaran Jawi tahun 1. Anak-anak boleh keluarkan buku Jawi tahun 1. Okey, kita masih dalam pelajaran yang pertama iaitu huruf Jawi. Di unit yang kedua, iaitu penulisan huruf Jawi. Okey, huruf-huruf Jawi tunggal dibahagikan kepada 3 kelompok di dalam penulisan, iaitu yang pertama, huruf-huruf yang tidak boleh disambung selepasnya. Okey. Nombor 1 ni kita dah belajar minggu lepas, iaitu huruf-huruf yang tidak boleh disambung selepasnya. Apa huruf dia? Huruf apa? Alif, Dal, Zal, Ra, Zai, Waw dan Ba. Ada berapa? Ada 7. Huruf ni dia tidak boleh disambung selepasnya. Dan termasuk juga huruf Ta marbutah dan Ya. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2 ni huruf-huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya. Okey, nombor 2 ni kita nak belajar kejap lagi. Okey, dan yang ketiga iaitu huruf-huruf yang tidak boleh disambung sebelum dan selepasnya. Okey, nombor 3 ni orang panggil huruf sombong. Umpama huruf sombong. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh disambung sebelum dan selepasnya. Dia nak seorang-seorang je kat situ. Okey, itu nombor 3. Okey, kita masuk nombor 2 iaitu huruf-huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya. Kita tengok. Okey, nombor 2 iaitu huruf-huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya. Okey, inilah contoh huruf-huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya. Ada 27 huruf. Ada berapa? Ada 27 huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya. Kita tengok huruf dia apa dia. Okey. Ba, Ta, Sa, Jim, Ca, Ha, Kha, Sin, Shin, Swat, Dot, To, Zo, Ain, Ghin, Nga, Fa, Pa, Qaf, Kaf, Ga, Lam, Mim, Nun, Ha, Ya dan Nya. Okey, ingat ya. Huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya ada 27. Inilah huruf-huruf dia. Okey. Seterusnya, tengok. Huruf-huruf yang berubah titiknya apabila bersambung. Okey. Huruf-huruf Ba, Ta, Sa, Nun dan Ya akan berubah titiknya di awal huruf apabila bersambung. Okey, kita tengok ya. Huruf Ba, Ta, Sa, Nun dan Ya ni bila disambung kepada 3 kelompok ni, 3 kolom ni iaitu di awal, di tengah dan di akhir. Bila disambung dia akan berubah titiknya. Okey, kita tengok macam mana. Okey, ini adalah huruf Ba, Ta, Sa. Ba, Ta, Sa ni bentuk yang sama. Tetapi bezanya adalah titik. Ba titik 1 di bawah. Ta titik 2 berada di atas. Sa titik 3 berada di atas. Cumanya perbezaan dia adalah titik. Okey, kita tengok macam mana nak tulis di awal huruf ni. Okey, macam mana kalau huruf ni di awal? Okey. Tengok, kalau huruf Ba, okey, pastikan ada garisan. Macam mana kita nak tulis? Okey, huruf Ba ni kita ambil kepala dia sahaja. Kepala dia dan badan dia separuh. Kita tak ambil semua sebab dia nak bersambung dengan huruf selepasnya. Kita ambil kepala dia dan badan separuh.
titik dia berada di bawah garisan. Okey, bentuk huruf ba ni betul-betul berada di garisan. Okey, kepala dia dan badan dia separuh. Titik dia berada di bawah garisan. Sama macam huruf ta juga, kita gunakan kepala dia dan badan dia. Dan titik dia berada dua di atas. Sama macam ta, kita ambil kepala dan badan dia separuh. Dan titik 3 berada di atas. Itulah untuk di awal di awal huruf iaitu ba, ta, sa. Okey, untuk di tengah pula. Macam mana kita nak tulis untuk di tengah? Okey, ini adalah huruf yang boleh disambung. Contohnya huruf yang boleh disambung, kita nak sambungkan kepada huruf ba pula. Okey, kita sambung, kita ambil kepala dia dan kita ambil badan dia separuh saja. Kita mesti tulis di betul-betul di atas garisan. Dan titik dia berada satu di bawah. Jangan lupa titik ba ada satu. Kalau tak, macam mana nak tulis? Ambil kepala dia, badan dia separuh, berada betul-betul di atas garisan. Dan titik 2 berada di atas. Sama macam huruf sa, ambil kepala dia, badan dia separuh dan titik 3 berada di atas. Inilah untuk di tengah. Okey, untuk di akhir pula. Untuk di akhir pula, macam mana nak tulis dia? Okey, ni huruf yang disambung. Untuk di akhir, kita tulis saja balik huruf yang asal. Senang saja sebab dia tidak bersambung dengan huruf selepasnya. Sebab dia duduk di akhir sekali. So, jadinya dia akan tulis kepala, badan dan ekor. Semuanya berada di atas garisan. Jangan lupa satu titik untuk huruf ba. Ta pun sama. Kepala, badan dan ekor berada di atas garisan. Dan ta titik dia ada dua. Sa sama juga badan dan ekor titik 3 berada di atas. Inilah cara penulisan untuk di awal, di tengah dan di akhir. Dan kotak yang terakhir ni kita sambungkan sahaja tiga-tiga ni. Inilah ba di awal, ba di tengah dan ba di akhir. Sama macam ta, ta di awal, ta di tengah dan ta di akhir. Sambungkan sahaja ketiga-tiga huruf ni. Okey. Untuk huruf nun dan ya. Okey. Nun dan ya ni bentuk dia kena tulis macam ni. Okey. Nun dia ada kepala, badan dan ekor. Dia ada satu titik. Okey. Pastikan ada garisan. Macam mana kita nak tulis huruf nun ni? Dia mesti kepala berada di atas, badan berada di bawah dan ekor betul-betul berada di garisan. Itulah huruf nun. Okey. Untuk huruf ya pula. Macam mana nak tulis? Pastikan ada garisan. Ya, kepala dia berada di atas. Badan dia berada di bawah. Dan ekor dia betul-betul berada di garisan. Dan jangan lupa ya titik 2 berada di bawah garisan. Itulah penulisan untuk huruf nun dan ya. Okey, macam mana kita nak tahu dia di awal, di tengah dan di akhir? Macam mana kita nak tulis? Okey, untuk di awal huruf pula, kalau huruf nun, kita tak tulis besar-besar macam ni. Kita tulis macam huruf ba, ta, sa ni. Okey, nun ni kita ambil dia punya kepala dan badan separuh. Dia mesti sebaris dengan garisan ni. Okey, dan titik nun berada di atas. Sama macam ya. Ya pun kita tak guna kepala dia. Ya kita tak guna kepala dia. Okey, ya kita ambil dia punya badan dan ekor dia sikit. Dan titik 2 berada di bawah garisan. Okey. Itu untuk di awal. Okey, kita tengok di tengah pula. Di tengah sama macam huruf ba, ta, sa ni. Kita ambil nun kepala dia dan badan dia separuh. Titik 1 di atas. Ya, ambil dia punya kepala,
ambil dia punya badan dan separuh dia, ya titik 2 berada di bawah garisan. Okey, untuk di akhir pula, macam mana nak tulis? Macam saya kata tadi, salin sahaja balik huruf yang asal sebab dia huruf yang terakhir. Dia tak ada sama huruf yang lain. So, dia akan tulis huruf yang asal. Macam mana nak tulis? Ini huruf yang sambung. Huruf yang sambung, huruf nun. Ambil dia punya kepala berada di atas garisan. Badan dia di bawah dan ekor betul-betul berada di garisan. Jangan lupa satu titik huruf nun. Huruf ya pula. Ambil dia punya kepala. Badan dia berada di bawah garisan dan ekor dia betul-betul berada di garisan dan titik 2 berada di bawah. Itulah cara penulisan huruf Jawi. Dan kotak yang terakhir ni adalah untuk nun di awal, nun di tengah dan nun di akhir. Sambungkan sahaja ketiga-tiga ni. Ni untuk ya. Ya di awal, ya di tengah dan ya di akhir. Sambungkan sahaja ketiga-tiga huruf ni. Okey? Okey, kita tengok huruf nya pula. Okey, huruf nya ni berubah titiknya dari atas ke bawah apabila bersambung di awal dan di tengah perkataan. Dia cakap huruf nya ni dia ada 3 titik. Tapi bila dia tulis di awal dan di tengah, titik dia akan berubah. Kenapa titik dia akan berubah? Okey, kita tengok dulu. Huruf nya ni. Huruf nya ni sama macam huruf nun. Huruf nya ni bentuk dia sama macam huruf nun. Huruf nun. Tapi nya ni dia ada 3 titik. Nun dia ada 1 titik. Sama je bentuk dia nak tulis. Nun di atas, kepala dia di atas, badan di bawah dan ekor berada di garisan. Cumanya nya ni dia ada 3 titik. Okey, kita tengok macam mana nak tulis di awal. Okey, kita nak tulis di awal sama macam huruf nun. Kita ambil dia punya kepala dan badan dia separuh. Dan titik 3 dia tu berada di bawah garisan. Kenapa dia titik 3 dia berada di bawah? Patutnya dia kena ada atas. Kalau dia tulis atas, dia akan menjadi huruf apa ni? Dia akan menjadi huruf ta. Dia tidak akan jadi huruf nya. Dia akan jadi huruf ta. Sebab tu titiknya ni akan berubah di awal dan di tengah. Kita kena tulis di awal dan di tengah. Dia mesti titik 3 berada di bawah. Itulah huruf nya. Kena ingat ya, hurufnya titik 3 berada di bawah bila berada di awal dan di tengah. Okey, untuk di tengah pula sama macam huruf nun. Kita ambil dia punya kepala dan badan di separuh. Titik 3 berada di bawah garisan. Nya untuk di awal dan di tengah, titik 3 berada di bawah. Untuk di akhir pula. Okey, untuk di akhir, sebelum kita sama hurufnya ni, okey, macam saya kata, akhir ni salin saja balik huruf asal dia. Pastikan kena tulis huruf yang betul. Macam mana? Kepala berada di atas garisan, badan berada di bawah dan ekor betul-betul berada di garisan. Dan titik 3 berada di atas. Inilah hurufnya di akhir perkataan. Okey? Dan belakang sekali ni kita sambungkan sahaja ketiga-tiga ni, iaitu nya di awal, nya di tengah dan nya di akhir. Okey? Harap semuanya faham. Okey. Untuk latihan hari ini, Ustazah nak kamu tulis hari dan tarikh. Okey, tengok soalan apa dia Ustazah bagi. Nombor 1, menulis huruf Jawi di bawah apabila menjadi huruf bersambung di awal, di tengah dan di akhir. Okey, latihan untuk hari ini Ustazah nak kamu tulis macam mana huruf tu berada di awal, berada di tengah dan berada di akhir. Ustazah nak tengok awak faham ke tidak apa yang Ustazah terangkan. Okey?
Ustazah awak tulis balik huruf ba di awal, ba di tengah dan ba di akhir. Kotak yang belakang sekali ni salin ketiga-tiga hurufnya. Di awal, di tengah dan di akhir. Okey, ada huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf nun, ya dan nya. Buat latihan ni. Okey? Selepas dah siap latihan ni, okey, latihan hari ni, pelajar perlu membuat latihan yang diberi. Tadi saya dah bagi latihan, awak perlu buat. Okey, pelajar boleh print dan tampal di dalam buku tulis Jawi. Okey, pelajar boleh print latihan yang saya dah bagi tu, nak print pun boleh, nak tulis pun boleh. Pastikan kalau print, tampal dalam buku tu tulis Jawi. Okey? Arahan dia, setiap pelajar dikehendaki mengisi borang di Google Form setelah menyelesaikan latihan yang diberi. Okey, lepas dah siap latihan Jawi yang awak buat tu, awak isi dalam Google Form, isi nama, isi kelas, isi apa semuanya untuk kehadiran hari ini. Okey, lepas tu sertakan gambar latihan tersebut untuk semakan. Lepas awak dah siap, awak hantar balik latihan tu kat dalam tu. Awak snap, awak hantar, nanti Ustazah akan semak. Okey, pastikan buat. Okey, sampai situ saja pembelajaran kita untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi minggu hadapan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.